3 dalam OGIF lah. Okey, so saya akan share saya punya screen dulu. Okey. Okey. Okey, kita pergi ke satu soalan yang membaca kuartil. Okey, ini kah? Okey, kita cuba tengok inilah. Okey, saya cuba besarkan. Okey. Okey, kamu nampak soalan ini? Boleh nampak? Boleh. Boleh ya? Okey, bagus. Jadi tadi ada satu soalan daripada Adeline, dia cakap dia kadang-kala dia tak pandai baca nilai yang ada di paksi X kamu. Okey, katakan ini ialah OGIF yang telah kamu lukis. Okey, ini ialah OGIF yang telah kamu lukis. Tetapi dia tak pasti apakah nilai yang perlu dia tulis di sini selepas dia baca itu OGIF. Jadi saya nak ajar kamu satu kali lagi lah, okay? Macam mana kita nak membaca OGIF ataupun membaca kuartil pertama, median dan juga kuartil ketiga kamu. Okay? So seperti yang kita sudah belajar kan, kalau kuartil pertama kita ada dia punya formula, kita ada formulanya. Kalau nak mengira kuartil pertama, okay, kuartil pertama formulanya adalah 1/4 kita darab dengan jumlah data kan. Okey, jumlah data kalau kita lihat sini untuk OGIF ini kan, kita lihat nilai tertinggi dia. Nilai tertinggi kan kalau kita tarik pergi ke paksi Y itu, okey, 90 kan. So 90 ini sebenarnya adalah jumlah data kamu. Okey, jumlah data iaitu data yang keseluruhan lah berapa. So 90 kan. Jadi kita akan ambil sini 90. Lepas tu kita akan darab dengan 1/4. Okey. Darab 1/4 kita dapat berapa? Okey, kamu boleh tekan kalkulator lah. 1/4 darab 90, kamu sepatutnya dapat 22.5. Okey, 22.5. Jadi daripada OGIF kamu itu kan, kamu pergi cari di mana 22.5 di paksi Y kamu ah. Ini ialah sebenarnya paksi ini merujuk kepada kegerapan longgokan. Okey, kegerapan longgokan kamu. Jadi kamu akan baca dari sini berapa di mana nilai 22.5. Okey, dia adalah di dekat sinilah. Okey, dekat sini 22.5. Okey. Jadi selepas kamu sudah kenal pasti 22.5, kita tarik guna pembaris, lukis satu garis melintang sampai ke OGIF kamu. Okey, lepas tu turun. Guna pembaris juga kasih turun garis menegak ke bawah. Dan kita akan baca nilai ini, nilai yang ada di paksi X kamu. Okey. Tapi macam mana kita nak tentukan berapa nilai ini, berapa nilai titik ini? Itu yang masalah kita lah kan. Okey, berapakah nilai ini? Okey. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita akan lihat, okey, titik ini jatuh di antara di mana pen saya sudah? Okey. Okey. So nilai ini dia jatuh di antara 110 dengan 120 kan. Dia berada di antara sini. Okey. Jadi kita akan ambil sini. Okey, 110 di sini, 120 di sini. Dan dia jatuh di kotak yang keberapa? Kamu boleh kira kan? Dari 110, kamu cuba kira. Start dari 110, dia sampai di titik ini berapa kotak? So kalau ikut sini kan, ini adalah di kotak ke 1, 2, 3. Kotak ketiga. Okey? Kotak ketiga. Dia terletak di kotak ketiga. Katakan di sinilah. Katakan. Okey? Dan kamu cuba kira dari 110 pergi ke 120, berapa kotak yang ada? Okey? So kalau ikut soalan ini dia ada 5 kotak. Okey? Dari sini kan, dari 110 pergi 120, dia ada 5 kotak. So 1, 2, 3, 4,
5. Okey? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 kotak. Jadi dia berada di yang titik ini berada di kotak ketiga, iaitu inilah. Okey, kotak ini. So, berapakah nilai ini sebenarnya? Jadi apa perlu kita buat ialah kita akan cari beza antara 120 dengan 110 dulu. Cari beza mereka. So, beza mereka adalah 10 lah kan. 120 tolak dengan 110 dapatlah 10. Dan 10 ini di antara mereka ni ada 5 kotak. Okey? Dan 5 kotak ni actually bernilai 10. So, kalau saya tanya kamu, satu kotak ini bernilai berapa? Satu kotak. Kamu kena bahagilah kan. So, 5 kotak ada 10. Satu kotak ada berapa? Jadi 10 kasih bahagi 5. 10 bahagi 5. So, kamu akan dapat satu kotak bernilai 2. Bernilai 2. Jadi bermaksud, kalau dia jatuh di kotak ketiga, satu kotak bernilai 2, so kotak ketiga itu bernilai 6 lah kan? Bernilai 6. Okey, bernilai 6 di sini. Bukan 16 lah, 6. Jadi, untuk membaca nilai ini adalah start dari 110 kan? 110, kita tambah lagi pergi 6. Jadi, apa yang kamu dapat? 110 tambah 6. Jawapan kamu adalah 116. Jadi, that's why kamu dapati dia punya kuartil pertama itu warna kuning ini. Okey, nilai yang warna kuning ini sebenarnya adalah 116. Baik. Hilang sudah. Okey, so ini bermaksud sinilah 116. So, itulah cara macam mana kita nak baca nilai. Okey, iaitu mula-mula kamu tengok, nilai yang kamu mau baca itu jatuh di antara nilai berapa hingga berapa dulu. Okey? So, saya cuba buat untuk satu kuartil ketiga lah. Saya cuba baca satu kuartil ketiga. So, kalau kuartil ketiga formulanya ialah 3/4 kan? 3/4 darab dengan jumlah data iaitu 90. Dapatkan satu jawapan. Dan jawapan kamu adalah 68. Okey? 68. Jadi, kamu cuba di paksi Y kamu, cari di mana 68. Okey, di sini. Ini ialah 68. Jadi, tolak pergi ke sebelah kanan sampai ke OGIF, lepas tu turun pergi bawah. Sampai ke sini. Dan di sini ni, titik ini adalah kotak yang keberapa. Kalau kamu lihat, ini adalah kotak keempat. Okey, kotak keempat di antara 120 hingga 130. So, 120 hingga 130. Okey? Dan kamu sudah tahu tadi, sini antaranya adalah 5 kotak. Ada 5 kotak. Dan kamu sudah tahu satu kotak itu bernilai 2. Jadi, kuartil ketiga ini jatuh pada kotak keempat. So, kalau kotak keempat bernilai 8 lah kan? 8. So, 4 darab 2 kan? Kotak keempat means, kalau satu kotak 2, 4 kotak means 8. So, untuk membaca nilai ini, kamu akan ambil start dari 120. Okey, 120 tambah dengan 8. Iaitu 4 kotak itu bernilai 8. So, all together, kamu akan dapat 128. Iaitu nilai kuartil ketiga kamu lah. Begitu. Jadi, Adeline, adakah saya menjawab soalan kamu? Kejap, Cikgu. 3/4 darab 90 tuh dalam buku teks 67,5. Kena bundar apa? Ya. Sebab dalam paksi Y kamu ini kan, kamu cuba lihat paksi Y kamu ini, dia antara 60 hingga 70 pun beza mereka 10 kan, beza 10. And then kamu pun dapati setiap kotak ini pun ada 5 kotak kan, 1, 2, 3, 4. Pun ada 5 kotak. Jadi bermaksud skala yang paksi Y dengan skala paksi X itu sama. Maksudnya satu kotak kecil bernilai 2. Okey, bernilai 2. Jadi kalau 67.5, okey. Kalau tepat-tepat lah, kalau mau tepat-tepat, sepatutnya dia ada turun sikit di tengah-tengah kotak yang keempat ini. Tapi untuk menyenangkan kerja, kita boleh kasih bundarkan lah. Ini 5 kasih bundar kan menjadi 68. Jadi ada senang sikit lah kita baca dari sini. Okey. Tapi kalau nak tepat, kalau nak ikut jawapan ini, kamu boleh kasih turun setengah ni.
Maksudnya dari kotak ke-3 hingga kotak ke-4 kan? Katakan sini kan. Okey, katakan ini kotak-kotaknya lah. Okey. So ini kotak pertama, kotak kedua, ketiga, keempat. So kalau mau tepat-tepat, kamu boleh lukis garis yang melintang ini kan daripada sini. Kotak ini kotak keempat, ini kotak kelima kan? Ini kotak kelima. So kamu boleh lukis di sini garis itu putus-putus. Yaitu tengah-tengah kotak keempat itu kamu boleh lukis. Tapi untuk menyenangkan kerja ataupun untuk lebih senang sikit lah kan, kita boleh ambil kotak yang garis yang inilah, garis yang atas kotak keempat ini. Okey? Tapi terpulang lah. Kalau kamu nak ikut soalan ini 67.5 boleh saja. Okey, kalau nak gunakan 68 pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. Okey? So, saya ulang satu kali lagi ya, cara untuk kita buat ialah kita akan tengok titik itu jatuh di antara skala ke mana dengan mana. Ambil yang nombor-nombor ini. Okey, kalau kuartil pertama kita akan ambil 110 dengan 120. Sebab titik itu jatuh di antara 110 hingga 120. Lepas tu kita akan cari beza mereka. Okey, 110 dengan 120 beza mereka 10. Dan lepas tu kamu akan kira bilangan kotak yang ada di antara mereka. Okey, kotak yang ada tu ada 5 kotak. So kalau beza mereka 10 dan di antara mereka ada 5 kotak, maka cari dulu satu kotak tu bernilai berapa. Lepas tu barulah kamu tengok dia jatuh ke kotak keberapa. Kalau yang ini dia kotak ketiga selepas 110 kan, kotak yang ketiga. Kalau kotak ketiga maksudnya 6 lah kan, bernilai 6. Sebab satu kotak ialah 2. So kalau 3 kotak ialah 6. Lepas tu kamu akan ambil 6 itu tambah dengan yang 110 ini. Baru untuk dapatkan kuartil pertama kamu. Okey, itulah cara dia. Dan kadang-kadang mungkin kamu akan dapat seperti ini. Okey, saya cuba lukis di sini ya. Katakan ini ialah 110. Okey, ini ialah 120. Ini ialah kotak pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, katakan begini ya. Okey. So, kalau dia betul-betul dia jatuh di kotak yang kedua, katakan garis itu kan, garis yang kamu lukis tu, garis menegak tu kamu lukis, okey, dia jatuh ke sini. Maksudnya dia adalah kotak yang 1, 2, 3, 4, 5 kan. So, dia jatuh di kotak kedua. Maka ini adalah bernilai 4 lah kan. So, jawapan kamu akan jadi 114. Sebab 110 tambah 4 ialah 114. Tapi kadang-kadang mungkin kamu akan dapat satu garis lurus ke bawah itu apabila dia berada di tengah-tengah kotak, katakan. Okey, katakan saya dapat satu garis menegak saya turun. Mungkin dia di tengah-tengah kotak keempat. Begitu. Jadi macam mana nak baca ini? So, sama jugalah. Sebab kamu sudah tahu satu kotak itu, okey, satu kotak bernilai 2 kan? Bernilai 2. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah kotak, bermaksud ini kena bahagi separuh lagi lah. Jadi bernilai 1. Jadi maksudnya di sini, dia akan menjadi berapa? Sebab sini ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 3,5 kotak. Jadi kalau kamu tahu satu kotak ialah 2, satu kotak ialah 2, sekarang dia adalah 3.5 kotak, 3,5 kotak. Jadi bermaksud nilai yang kamu dapat sepatutnya adalah 7 lah. Sebab 3.5 darab 2. Kamu dapat 7. Lepas tu kamu dapat 7, tambahlah lagi ke dalam ini, 110. 110 tambah 7, kamu dapat 117. Itulah cara kita buat. Yang penting sekali ialah kamu kena tahu satu kotak berapa dulu. Kalau you sudah tahu satu kotak berapa kan, kamu akan senang. Nanti kamu akan just kira berapa kotak, and then kamu just start dengan satu kotak dan tambah lagi dengan nilai yang di depan itu. Okey? Boleh faham nggak apa yang saya cakap itu? Boleh. Boleh Tapi ya? kalau pakai X-nya perpuluhan, sama juga.
perpuluhan. Kalau paksinya perpuluhan. Maksud kamu ialah paksi mana? Paksi X kah paksi Paksi Y? X. Paksi X ada perpuluhan. Iya. Sama juga Macam itu. contoh 8. Contoh 8. Iya. Okey, sekejap saya pergi contoh 8 tengok. Ada contoh 8 ya. Ini kah? Okey. Ini kan. Soalan ke B kah? Okey. Katakan ini kan. Actually caranya sama juga, Adeline. Okey, kalau saya nak baca, let's say saya nak baca apa ini? 92% daripada jumlah kekerapan lah kan. Saya mau persentil ke 92 kan. So lepas saya darab dengan jumlah data itu 50, saya dapat 46 kan. So 46 saya akan cari di paksi Y saya 46 di mana. Okey, didapat di sini lah kan. Ini ialah 46. So lepas tu saya akan lukis satu garis melintang sini sampai OGIF, lepas tu turun kan. Turun. Okey. Yang ini sekarang caranya sama juga. So dia yang nilai ini, titik ini dia jatuh di antara 70.5 dengan 80.5 kan. Okey, saya akan kirakan sekejap 70.5 dengan 80.5. Okey, sama juga mula-mula apa kita buat, kita cari beza dulu antara ini dengan ini, bezanya dulu. Okey, so saya akan tolak lah, ambil besar tolak kecil, cari beza dulu 80.5. Okey, 80.5 tolak dengan 70.5 berapa dapat? 10 kan. Okey, 10. Lepas tu kira kotak di antara mereka. Antara 70 hingga 80.5 berapa kotak? Di sini ada 10 kotak. So, since beza mereka ni 10, dan dalam 10 ni ada 10 kotak kan. So, saya mau cari satu kotak bernilai berapa. Jadi, bahagilah. Okey, 10 bahagi 10. Jadi, bermaksud satu kotak itu bernilai 1. Okey? Itu dia. So, yang penting sekali selalu mesti cari dulu. Satu kotak bernilai berapa. So, satu kotak selepas dikira, saya dapati satu kotak bernilai 1. Okey? Lepas tu barulah kamu pergi tengok. Okey, titik ini dia jatuh ke kotak ke berapa? Start dari 70.5. Dia jatuh ke kotak yang ke berapa? Yang ini adalah lebih kurang kotak yang ke-7 kan? Kecil, lebih kurang lah kotak ke-7. Okey? So kalau kotak ke-7 bermaksud bernilai 7 lah kan, sebab satu kotak 1. So kalau 7 kotak 7 lah. Okey? So selepas kamu sudah tahu kotak ke-7 tu bernilai 7, maka kamu akan tambah ini 70.5 dengan 7 lah. Okey? Begitu. Jadi jawapan kamu akan dapat 77.5. Begitu. Tapi di sini saya nampak macam kotak yang ke 5, 6 setengah kan, lebih kurang 6 setengah 7 lah. Okey, beza tak jauh sangat lah. Tapi di sini saya rasa ialah 5, 6 setengah kot. Sebab jawapannya 77 kan, saya dapat 77.5. So maksudnya sepatutnya inilah 6.5 lah. So kalau kotak 6.5, so saya akan ubah nilai ini lah. Nilai ini akan menjadi 6.5. Okay, that's why bila saya tambah, jawapan akan jadi 77. Okay, seperti jawapan di sinilah buku teks. Okay, so yang ini yang paling penting ialah dapatkan nilai satu kotak dulu. Ini yang paling penting. Okay, caranya ialah ambil dua nilai itu, kasih tolak, lepas tu tengok berapa kotak ada, lepas tu bahagi, cari satu kotak berapa, then baru kamu pergi tengok dia jatuh di kotak keberapa, lepas tu darab nilai itu dengan satu kotak, dan tambah dengan nilai yang di awal, yang di depan ini, untuk dapatkan nilai kuartil itu, ataupun persentil tersebut. Okay, actually kalau ada perpuluhan, tak ada perpuluhan, cara buat sama. Okay, iaitu cari beza dulu. Lepas tu cari satu kotak. Okay, Adeline? Okey, makasih cikgu. Okay. Saya harap semua orang boleh faham lah. Okay, sebab memang banyak murid dia selalu ada masalah dengan membaca nilai di sini. Tapi sebenarnya caranya sangat senang, iaitu apa yang saya ajar tadi lah.
Caranya begitu. Cari satu kotak, lepas tu kotak keberapa yang dia jatuh di sana, darab dengan satu kotak, dan tambah dengan nilai di depan itu. Itu saja. Okey? Okey, so ada Oke. soalan lain lagi daripada murid-murid sebelum saya teruskan untuk hari ini. Latihan yang yang saya suruh buat kamu ada try. Ada hadapi apa-apa masalah boleh tanya di sinilah. Okey? Memandangkan sekarang kita sedang live ini, bolehlah tanya secara bersemuka lah. Kalau tanya di WhatsApp tu susah, kadang-kadang susah kita mau jelaskan. So, ambillah peluang ini untuk saya jelaskan dengan cara bersemuka lah konon. Walaupun kita secara online, tapi kira bersemuka jugalah itu. Masalahnya ialah kamu ada pergi try kah latihan yang saya bagi itu. Itulah masalahnya. Ada lagi soalan? Sebelum saya teruskan, saya rasa kita boleh habiskan bab ini hari inilah. Sebab ada dua lagi subtopik yang perlu kita cover lah. Okey, iaitu hari ini saya nak mengajar subtopik di mana kita nak membandingkan dua set data. Bandingkan dua set data terkumpul. Lepas tu kita cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serahkan. Okey, itu ialah dua bahagian yang perlu kita cover lah hari ini. Okey, so ada lagi soalan sebelum saya teruskan? Kalau senyap-senyap begitu maksudnya sama ada tak ada ataupun Teruskan salah? lagi. Ya, sorry? Teruskan. Teruskan ah. Okey. Okey, jadi hari ini yang pertama, subtopik pertama yang perlu saya cover adalah macam mana kita nak membandingkan, membandingkan ataupun mentafsir dua atau lebih set data terkumpul. Okey, itu yang kita nak capai objektif itulah hari ini. Okey. Berdasarkan sukatan serangkaian yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey. So, biasanya soalan akan bagi at least ada dua set data yang berlainan. Okey. Sebab kalau nak buat pembandingan mesti at least ada dua lah kan, ada dua set data. Kalau satu set saja mana boleh buat perbandingan kan. So mesti ada at least dua lah, mungkin boleh lebih, 3 ke 4 ke, tapi biasanya dua lah. Okey. Dia mesti akan bagi dua set data, lepas tu dia akan suruh kamu cuba bandingkan mana satu yang lebih lebih besar kah, lebih panjang kah, lebih luas kah, lebih apakah. Lepas tu mana satu yang lebih konsisten. Okey? Itu yang biasa soalan akan tanyalah. Okey, kita cuba lihat satu soalan. Okey, satu contoh. Contoh 12 dari buku teks kamu. Seorang ahli botani menyemai 40 sampel anak benih pokok bunga raya daripada dua hybrid yang berbeza iaitu A dan B. Diameter bagi kedua-dua hybrid ini diukur, okey, bagi tujuan pengawasan supaya pokok bunga raya itu menghasilkan kelopak yang mekar. Okey. Jadi jadual di bawah menunjukkan dia punya diameter bunga dan juga kekerapan mereka lah. Okey, untuk hybrid A, kalau dia punya kelopak itu antara 13 hingga 13.4 cm ada 4, okey, ada 8, ini ada 9, 10 dan seterusnya lah. Okey, soalan jadual ini telah dibagi. Berdasarkan min dan sisihan piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak yang lebih mekar dan konsisten. Okey. So daripada jadual yang dia bagi ini, dia suruh kamu tentukan mana satu hybrid sama ada A atau B ini yang boleh menghasilkan kelopak lebih besar ataupun lebih mekar dan juga konsisten. Okey, berikan justifikasi anda. So, dia sudah cakap berdasarkan min dan sisihan piawai. Bermaksud kamu kena kirakan lah. Daripada jadual ini yang dia bagi, kamu kena kirakan min dan sisihan piawai. Okey? Dan untuk imbas kembali apa yang kita telah belajar sebelum ini, kalau nak mencari min kan, min dia punya simbol ialah inilah X bar. Okey, X bar ada satu garis di atas tu, itu adalah min lah. Dan formulanya adalah jumlah fx bahagi jumlah f. Okey, di mana f adalah kekerapan lah. Okey, f adalah kekerapan.
Okey, kekerapan. Manakala X adalah titik tengah, X adalah titik tengah. Okey, saya kasih tulis di sini titik tengah. Lepas tu kalau nak mencari sisihan piawai, okey, ini adalah simbol bagi sisihan piawai. Formulanya adalah ini. Punca kuasa 2 jumlah fx square bahagi jumlah f, lepas tu tolak dengan min pasal 2. Okey, ini adalah formula bagi sisihan piawai. Jadi yang telah dibagi dalam soalan ini, yang ini 4, 8, 9 ini semua ini adalah frekuensi kekerapan. Jadi ini adalah F kamu. Okey, F telah dibagi. Dan daripada kelas-kelas ini dipanggil sebagai selang kelas lah. Selang kelas ini semua selang kelas. Daripada selang kelas ini kita boleh cari dia punya titik tengah, iaitu X kamu. Okey, macam mana cari titik tengah? Senang saja. Ambil tiga, let's say saya nak cari titik tengah bagi selang kelas pertama, 13 hingga 13.4 kan. So kamu akan tambah 13 dengan 13.4. Lepas tu jawapan ini kamu kasih bahagi dengan 2. Maka itu adalah titik tengah kamu. Okey, iaitu X kamu lah, X. Okey? Nah, so kamu kena cari setiap satu selang kelas apakah titik tengah mereka, titik tengah mereka. Tapi saya ada cadangkan satu cara yang lebih senang kan hari itu. Kalau kamu ada ikutlah kelas Google Meet sebelum ini. Kalau nak cari titik tengah senang saja. Okey? Okey, sebelum itu kamu kena cari balik. Okey. Kamu kena cari kenapa begini? Sekejap Okey. Okey. So kamu kena salin dulu. Okey, sebelum kita buat apa-apa kan. Kamu kena salin dulu bahagian diameter dengan kekerapan ini dulu. Salin bulat-bulat daripada soalan. Okey. Soalan itu dia salin secara dia kasih secara melintang. Kalau kamu lihat kan, dia kasih melintang. Bila kita nak membuat jadual kan, kita tulis secara menegak lah. Okey. Iaitu salin balik selang kelasnya, semua ini selang kelas salin balik, kekerapan ini semua salin balik. Okey. Ini hanya salin balik, tak ada apa-apa susah. Salin balik, ini bahagian dari titik tengah sampailah sini, ini yang perlu kita cari sendirilah. Okey, ini yang perlu kita cari sendiri. Tapi senang saja. X tadi saya sudah kira tunjukkan cara mencari titik tengah kan, iaitu 13 tambah 13.4, jawapan itu dibahagi 2. Okey, berhati-hati apabila menekan kalkulator, jangan lupa simpan bracket, baru tekan bahagi 2. Ataupun kamu boleh tekan tambah ini 2 sama dengan dulu. Tekan sama dengan jawapan, dapatkan jawapan baru tekan bahagi 2. Okey, jangan sekaligus tambah ini lepas tu bahagi 2 tanpa menyimpan bracket. Sebab nanti jawapan kamu untuk di tengah mesti akan salah. So kalau di tengah salah, semua bahagian ini akan salah. Lepas tu min dan sisihan paper akan salah. Jadi jadual ini tak boleh salah. Okey? So pastikan berhati-hati ya. Tambah dulu 2 ini, tekan sama dengan ataupun simpan bracket sebelum tekan bahagi 2. Okey, so kamu akan dapat ini. Dan selepas itu, kamu tak perlu buat setiap satu pun begitu. Okey, kerana akan membuang masa. So apa yang langkah yang lebih cepat ialah, okey, ada 2 langkah. Okey, langkah pertama. Okey, sila beri perhatian. Langkah pertama ialah selepas kamu cari titik tengah untuk yang selang kelas yang pertama, kamu dapat 13.2 kan? Okey, 13.2. Jadi kamu cuba tengok 13 dengan 13.2, beza mereka ni berapa? 13 dengan 13.2, beza mereka adalah 0.2 kan? 0.2. Jadi untuk setiap titik tengah yang berikutnya, okey, yang berikutnya, kamu hanya perlu tambah 0.2 dengan nilai yang pertama ini.
Okey, kalau saya tambah 13.5 dengan 0.2 saya dapat berapa? 13.7. Kalau saya tambah 14 dengan 0.2 saya dapat 14.2. Kalau saya tambah 14.5 dengan 0.2 saya dapat 14.7. Okey, dan seterusnya. So ini langkah lebih cepat lah. Okey, berbanding kamu setiap satu pun tekan tambah dan lepas tu bahagi 2 tekan tambah bahagi 2 tambah bahagi 2 itu membazir masa sikit. Okey. Jadi ini langkah pertama ini adalah lebih cepat sikit. Kamu hanya perlu cari yang pertama di tengahnya, cari yang pertama lepas tu tengok beza dia berapa. 0.2. So setiap satu yang ini akan tambah dengan 0.2, 0.2 tambah saja. Ataupun langkah kedua ataupun option kedua yang kamu boleh buat ialah kamu cari dua titik tengah dulu. Dengan menambah ini dan membahagi 2 kan. Dapatkan 2 yang pertama, lepas tu kamu akan tolak cari beza mereka. Iaitu 13.7 tolak 13.2. Beza mereka ialah berapa? 0.5 kan. Beza mereka ialah 0.5. So untuk titik tengah yang ketiga, kamu akan tambah 0.5. Tambah 0.5. Iaitu 13.7 tambah 0.5, kamu dapat ini. Kalau 14.2 tambah 0.5, you dapat ini. 14.7 tambah 0.5, you dapat ini. So setiap satu ini tambah 0.5, tambah 0.5. So cara ini lebih cepat lah berbanding kamu tekan satu persatu lah. Itu ialah langkah lebih cepat. So selepas kamu dapat titik tengah, selesai semua, lepas tu kamu akan buat yang seterusnya ini, 3 nilai yang ini adalah bergantung kepada F dan X sudah. Sebab Fx means F ambil kekerapan darab di tengah. Iaitu ambil nilai 4 darab dengan 13.2. You dapat ini. Lepas tu 8 darab 13.7 dapat ini. Dan seterusnya. Lepas tu ini X square pula. X square ialah ambil 13.2 kasih kuasa 2. Tekan butang kuasa 2 di kalkulator. Kamu akan dapat ini. 13.7 tekan kuasa 2 dapat ini. Dan seterusnya lah. Dan akhir sekali yang ini datang dari mana? Iaitu F darab X square. Iaitu guna kekerapan darab dengan X square. Iaitu yang ini darab dengan yang ini. Kekerapan darab X square. Tekan kalkulator sajalah. Tekan-tekan. Kamu akan dapat nilai ini, nilai ini, dan nilai ini. Dan seterusnya. Ada satu penggunaan kalkulator yang saya sudah ajar hari itu, macam mana boleh mendapatkan jawapan ini dengan cepat. Jawapan-jawapan ini. Ini semua ini boleh dapat dari kalkulator sebenarnya. Bagi mereka yang sudah tahu itu, kena praktis lah, kena praktis tekan macam mana. Mau pergi mode mana, mau pergi masuk mana, itu perlu latihan banyak lah. Kamu hanya follow itu langkah. Untuk kalkulator hitam dan kalkulator kelabu itu, saya sudah post itu video kan di dalam grup. Kamu boleh pergi rujuk. Di buku teks bagi kalkulator hitam itu, ada langkah-langkahnya di buku teks juga. Kalau kamu tak boleh menonton video itulah, kamu boleh tengok dari buku teks. Dan kalau warna kelabu itu tak ada di buku teks lah, kamu terpaksa tengok balik itu video untuk tekan mode mana, mau masuk mana. Itu kena praktis lah, kerana dia sangat membantu kamu untuk cek jawapan. Sebab jawapan-jawapan yang saya tanda betul ini adalah sangat penting. Kalau you salah satu ini salah kan, jumlah F salah, jumlah Fx salah kan, semua bawah ini akan salah. So kena berhati-hatilah. So macam mana tekan kalkulator tu saya tidak akan ulang. Kalau nak tanya ada masa boleh nantilah lepas saya habiskan sukatan ini dulu baru kamu boleh tanyalah. Jadi cara untuk buat ini ya, yang penting jangan salah silap satu nilai di sini. Kalau you silap satu saja habis. Dan satu lagi yang saya mau ingatkan kamu ialah kalau jawapan yang kamu dapat daripada kalkulator kan, contohnya jawapan-jawapan ini kan, dia ada banyak tempat perpuluhan. Panjang dia punya tempat perpuluhan. Kamu boleh salin.
Okay, at least 3 atau 4 lah. 3 atau 4 tempat perpuluhan. Okay. Jangan pergi round off dulu. Let's say kalau ini ada belakang lagi ada banyak kan. Let's say ada lagi 3, 2 ke contohnya lah. 696.96321 katakan. Okay. Kamu boleh kasih salin dulu. Jangan kasih round off dulu. Sebab kenapa kan? Bila kita nak round off, kita akan round off di jawapan yang terakhir. Contohnya min ataupun sisihan piawai. Kita boleh round off di sini. Kalau dia panjang kan, contohnya ini kalau jawapan sebenar adalah ini kan. Contoh saja. Okey, kalau jawapan panjang ini kan, di sini kamu boleh round off kepada 2 tempat. Okey. Biasanya dia akan mau kamu simpan 2 tempat lah. Okey. So ini baru boleh round off. Tapi yang di sini nih, sebelum kamu sampai ke jawapan terakhir itu, iaitu sisihan piawai ataupun min, kalau sini nilai-nilai fx, x square ataupun fx square ada jawapan yang panjang-panjang, kamu kena salin dulu. Okey, biarkan jawapan kamu itu panjang-panjang, tak apa. Okey. Yang penting jawapan terakhir itu dia akan round off. Sebab kalau kamu sudah round off di sini, okey, kalau kamu round off awal-awal kan, nanti jawapan akhir kamu kan mungkin akan tidak tepat. Okey, dia akan berada jauh sikit daripada jawapan sebenar. Okey, itu yang kita tidak mau berlaku lah. Okey, kalau dia ada tempat perpuluhan yang banyak, tak apa. Kamu boleh simpan. 3 ke 4 ke pun boleh simpan. Biarkan. Jangan pergi round off dulu. Okey, okey, itu adalah benda yang saya mau highlight di sini lah. Okey. So, selepas kamu sudah siap jadual ini kan, lepas tu kamu akan kirakan min dan kirakan sisihan piawai. Iaitu masukkan semua nilai itu ke dalam formula. Formula yang telah saya tulis tadi lah, iaitu sinilah. Okey, iaitu min ini, okey, dan juga sisihan piawai. Okey, inilah formula yang kita mau. Jadi, balik kepada sini, ini sebenarnya adalah jumlah fx ke jumlah f. Okey, jumlah f. Jadi jumlah fx ini sebenarnya sudah ada. Kamu sudah cari di jadual iaitu 574. Jumlah f pun ada di jadual iaitu 40. Jadi min ialah 574 bahagi 40 lah tapak ini. Okey. Lepas tu sisihan piawai pun samalah. Sisihan piawai ialah jumlah fx square iaitu ini. Okey, bahagi dengan jumlah f 40 tolak min kuasa 2. Min kamu sudah dapat di sini 14.35. Jadi min kuasa 2. Lepas tu jangan lupa ada square root punca kuasa 2. Dan kamu akan dapat 0.64. So jawapan ini akan kamu simpan dulu. Sebab ini jawapan ini untuk hybrid A saja. Untuk hybrid A. Sebab kita nak bandingkan 2. Jadi kita kena cari lagi hybrid B. Cari lagi hybrid B. Okey. Masih menggunakan jadual yang sama. Okey, tapi pastikan kamu jangan salah salin ini ya. Okey. Tadi itu adalah hybrid A, ini hybrid B. Jangan terbalik pula, ini hybrid B, ini hybrid A, terbalik salin ke apakah, ataupun tertinggal satu kosong ke. Kalau tertinggal satu kosong ke apakah itu, nanti semua belakang ini akan salah. Okay, dia akan sangat mempengaruhi jawapan kamu. So, jadual ini tak boleh salah. Okay, so sama juga diameter dan kekerapan salin balik daripada jadual asal. Ini yang kita tambah sendiri. Okay, dalam jadual itu kita tambah sendirilah. Kita tambah sendiri kita punya apa tu? Lajur itu. Okay, untuk cari x, fx, x square dan fx square. Okay, so selepas kamu sudah lengkap jadual ini, carilah min dan sisihan piawai bagi hybrid B. Okay, masuk dalam formula yang sama tadi, iaitu jumlah min ialah jumlah fx bagi jumlah f. Ini adalah jumlah fx square. Jumlah fx square bahagi jumlah f. Dan ini adalah min kuasa 2. Okey. Ini semua daripada jadual lah yang kamu sudah siap tadi. Okey, jadi lepas dapat jawapan, okey, min untuk hybrid B ialah ini, min untuk sisihan piawai untuk hybrid B ialah ini. So, selepas kamu sudah dapat min dan sisihan piawai bagi kedua-dua hybrid, maka kamu bolehlah buat sudah kesimpulan kamu.
Okey, macam mana nak buat kesimpulan? Okey. Sebab soalan ada tanya dua soalan. Satu ialah mana yang menghasilkan kelopak yang lebih mekar. Okey, dia punya soalan ialah kelopak yang lebih mekar. Dan juga satu lagi soalan ialah mana satu yang lebih konsisten. Okey, ada dua soalan. Jadi, kalau kita nak banding mana yang lebih mekar, kalau lebih mekar means dia punya diameter, of course dia punya diameter kan, mesti lebih besar lah kan. Sebab kalau bunga yang lebih mekar baru, maksudnya dia punya bukaan kelopak itu lebih besar baru lebih mekar kan. Jadi kita kena cari diameter yang lebih besar, maka bunga itu akan lebih mekar. Okey? Dan ini kita akan bandingkan dengan melihat mean kita. Kalau mau lebih mekar, kita akan tengok mean. Sebab mean ini merujuk kepada diameter. Diameter itu kelopak bunga. Jadi kalau mean itu tinggi, bermaksud diameter pun lebih tinggi. Dan dia akan secara tidak langsung akan lebih mekar lah kan. Jadi kamu cuba banding mean. Tengok mean. Mana satu hybrid itu lebih besar mean-nya. Okey, daripada jawapan yang kita kira tadi. Okey, hybrid A dia punya mean adalah lebih besar, iaitu mean bagi hybrid A ialah 14.35. Manakala hybrid B punya mean cuma 14.1. So daripada situ kita boleh buat kesimpulan bahawa hybrid A menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar. Kerana mean lebih besar daripada hybrid B. Okey, tulislah nilai itu tersebut. Okey, 14.35 lebih besar daripada 14.1. Berikanlah dia punya nilai itu. Jadi itulah justifikasi kamu lah, okey? Iaitu menengok pada mean dia. Bandingkan mean dia. Mana lebih besar. Okey, kalau mean itu lebih besar, maksudnya diameter pun lebih besar dan dia lebih mekar. Okey, kalau nak banding konsistensi, macam mana kita nak banding konsistensi? Kita akan lihat dia punya sisihan piawai. Okey? Sisihan piawai yang lebih kecil, ini mesti ingatlah. Sisihan piawai yang lebih kecil, yang lebih kecil adalah lebih konsisten. Ini perlu kamu tahu. Sisihan piawai yang lebih kecil adalah lebih konsisten. Jadi kamu cuba banding hybrid A dengan hybrid B. So kalau hybrid A dia punya sisihan piawai 0.64, hybrid B punya sisihan piawai 0.7. Mana satu lebih kecil? Of course yang ini lebih kecil kan, 0.64. Jadi sisihan piawai bagi hybrid A yang lebih kecil kan, iaitu 0.64 menunjukkan diameter kelopak bunga yang lebih konsisten. Okay? Actually bermaksudkan, sisihan piawai bermaksud sejauh mana nilai-nilai data itu kan bergerak jauh daripada mean. Kalau sisihan piawai yang semakin kecil kan, bermaksud kan, katakan ini adalah mean lah. Ini adalah mean. Okay? Bermaksud kan, data-data yang kamu kumpul itu, dia punya nilai-nilai itu, dia menghampiri mean. Okay? Menghampiri mean. Ini menunjukkan sisihan piawai yang kecil. Okay? Kalau ada satu keadaan di mana ini katakan ini adalah mean, okay? Tapi bunga-bunga yang dikutip datanya itu ada yang ada di sini, ada yang di sini, ada yang dekat, ada yang jauh, okay? Ini bermaksud sisihan piawainya adalah lebih besar. Sebab kamu nampak ada satu data bunga itu diameternya itu jauh daripada mean, okay? Ini pun ada agak jauh, ada yang dekat. So maksudnya ini tidak konsisten. Tetapi sisihan piawai yang kecil ini membawa maksud setiap satu diameter bunga yang diukur itu, nilai-nilai itu menghampiri mean. Ini adalah lebih konsisten lah. Berbanding dengan yang ini ada yang jauh, ada yang dekat. Okay? Itulah maksudnya sisihan piawai lah. Okay? Jadi itu adalah macam mana kita nak membandingkan. Okay? Membandingkan dua set data. Okay? Jadi saya buka kepada soalan kalau ada sebelum kita teruskan ke bahagian seterusnya, iaitu macam mana nak menyelesaikan masalah. Ada tak
Sampai sini, sampai membanding ini, ada tak kamu ada soalan mau tanya? Apa-apa saja soalan boleh tanya. Yang penting itu jadual mesti betul lah. Ada soalan? Sebelum saya teruskan. Tak ada? Okey. Kalau rasanya begitu, maksudnya tak ada? Kalau tak ada, saya akan teruskan lah. Okey. Saya akan teruskan. Okey. So, selepas kamu sudah tahu macam mana nak membanding dua set data, khasnya melihat kepada mean dan sisihan piawai. Okey, sekarang bahagian terakhir ini kan, ialah macam mana kamu nak menggunakan segala kemahiran yang kamu telah belajar dalam bab ini untuk menyelesaikan masalah. Okey? Dan biasanya dia tidak lari daripada soalan ialah macam mana nak mencari mean dan sisihan piawai. Okey? Tetapi kan dia akan bagi terbalik. Okey, soalan yang terbalik. Apa maksud saya soalan yang terbalik? Okey? Okey, saya akan tunjukkan contoh ke-13 inilah. Okey? So, kita baca soalan dulu. Satu tinjauan dijalankan di sebuah pasar raya mengkaji tempoh masa dalam jam yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasar raya itu. Okey, dan sebuah ogif telah dilukis untuk kamu. Dan lepas tu dia cakap, bina satu kekerapan, jadual kekerapan bagi masa yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang dengan selang kelas berikut. Okey, dia sudah bagi selang kelas ini. Seterusnya, anggarkan mean dan sisihan piawai daripada data tersebut. Okey. So, kalau kamu masih ingat, macam mana kita mau melukis ogif? Okey. Apa yang kita guna pakai untuk melukis ogif di paksi X? Siapa boleh kasih tahu saya? Apa yang perlu kita gunakan? Apakah nilai-nilai ini sebenarnya? Apa yang kita guna pakai untuk melukis paksi X? Okey, saya nak imbas kembali lah. Okey, kalau kamu sudah lupa. Kalau histogram kan. Okey, kalau histogram. Okey. Apa yang nilai-nilai yang disimpan di sini adalah sempadan sempadan kenapa begini? Astaga. Sempadan bawah dan juga sempadan atas. Okey, ini adalah apa yang kita simpan di paksi X bagi histogram. Kalau poligon kekerapan kan dia punya graf seperti inilah kan. Apa yang kita simpan di sini adalah titik tengah. Okey, ini ialah titik tengah yang kita simpan di sini. Kalau ogif, kalau ogif, apa yang disimpan di paksi X adalah sempadan atas. Okey, ini adalah nilai-nilai sempadan atas lah. Jadi kamu perlu tahu, okey, sebab kadang-kala soalan dia tak bagi kamu selang kelas seperti yang dia bagi untuk contoh ini. Mungkin dia hanya bagi kamu satu ogif. Lepas tu dia suruh kamu, okey, hitungkan mean dan sisihan piawai. So masa itu kamu perlu tahu apakah selang kelas yang ada di sini. Sebab kalau kamu tak ada selang kelas, kamu tak boleh cari titik tengah, kamu tak boleh cari X. Kalau tak dapat cari X, macam mana nak cari mean dan sisihan piawai? Okey? Sebab dalam formula mean dan sisihan piawai ada jumlah fx kan? Ada jumlah fx, ada jumlah fx square. So, X itu mesti diketahui sebelum kamu boleh cari mean dan sisihan piawai. So, selang kelas ni amat penting. Okey, amat penting untuk kamu tahu. Tapi soalan ini dia menyenangkan hidup kamu lah sebab dia sudah bagi selang kelas. Tapi kalau soalan yang tak bagi, macam mana? Okey? So, soalan ini dia sudah bagi, jadi dia akan menyenangkan hidup kamu. Okey? Sebab dia sudah bagi yang ini.
Dia sudah bagi selang kelas ini. Okey. Tetapi ini ialah bilangan pelanggan, ini ialah kekerapan. Bagi Ogive kan, faksi Y kamu sebenarnya dia bukan gunakan kekerapan, dia gunakan kekerapan longgokan. Jadi untuk mencari X, iaitu mencari titik tengah ataupun mencari kekerapan, kamu tak boleh simpan ini 6, ini 22, 54, 70, 80. Kamu simpan di sini, kamu akan salah. Sebab ini adalah kekerapan longgokan. Ini bukan kekerapan. Yang kita mau cari adalah kekerapan. Ini. Nampak tak? Yang kita mau cari adalah kekerapan. Bukan kekerapan longgokan. Jadi daripada Ogive, kamu perlu tahu dulu apakah kekerapan bagi setiap selang kelas dulu. Okey? Kalau you masih ingat kan? Kalau you masih ingat, bila masa kita nak melukis Ogive, saya ada suruh kamu cari satu selang kelas sebelum kelas pertama kan? Cari dulu satu selang kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapannya adalah kosong. Okey? Itu yang langkah kita nak lukis Ogive. Tapi sekarang oleh sebab dia sudah kasih tahu kamu, dia sudah tolong kamu lukiskan Ogive, dan kamu kena cari kekerapannya. Maka apa kita buat? Okey, apa yang kita perlu buat ialah kita akan lihat, okey, untuk 0.95 ini sebenarnya adalah selang kelas ini. Kekerapan untuk selang kelas ini. Dan ini adalah 6. Kalau kamu lihat daripada Ogive kan, ini kasih naik, kasih pergi tepi. Okey, ini adalah 6. Jadi bermaksud sini adalah 6 lah. Tetapi untuk yang seterusnya kan, untuk yang seterusnya ni 1.45 ini, kalau saya tarik atas, lepas tu tarik pergi kiri, saya dapati ini adalah 22. So kamu tak boleh tulis 22 di sini. Okey, kalau tulis 22 ini salah. Sebab ini 22 sebenarnya adalah kekerapan longgokan. Tapi yang saya mau adalah kekerapan. Jadi macam mana cari kekerapan? Caranya adalah guna kekerapan longgokan ini, iaitu 22. Kamu kena tolak dengan kekerapan longgokan yang sebelumnya, iaitu 6 tadi. So, kamu akan tolak 22, tolak 6, dapat 16. Ini baru adalah kekerapan sebenar kamu. Kalau yang ketiga itu 1.95, kamu naik pergi kiri 54. So, kamu tak boleh tulis 54. Kamu kena ambil 54, tolak kekerapan longgokan sebelum itu, iaitu 22. Baru dapat 32. Dan begitulah seterusnya untuk selang kelas yang berikut. Okey? Yang terakhir itu ialah 80 kan. So 80 kena tolak selang kelas yang sebelum itu, iaitu 70. Jadi 80 tolak 70 dapatlah 10. Jadi di sinilah tempat ini yang paling tricky lah, yang perlu kamu tahu. Okey, kamu jangan pergi salin pula ini 20, 54 ni di dalam bahagian kekerapan, akan salah. Okey, kamu kena cari kekerapan, bukan kekerapan longgokan. Okey? So, selepas kamu sudah cari kekerapan, maka seperti biasa macam soalan yang tadi kan, soalan tadi yang membanding dua set data itu, bahagian ini kita akan tambah sendiri. Kita akan buat sendiri, iaitu cari titik tengah, cari fx, x square dan fx square. Okey? Sebab ini sudah kita dapat daripada Ogive. Okey? Jadi beza soalan ini dengan soalan tadi itu ialah, soalan tadi ini telah dibagi. Masa dan kekerapan telah dibagi siap-siap. Tetapi untuk soalan ini, kamu kena cari sendiri. Dan kalau soalan ini tak kasih 0.5 hingga 0.9 ini semua kan, itu kamu kena cari sendiri lagi. Tapi soalan ini dia sudah bagi inilah, kamu hanya perlu cari bahagian kekerapan. Tapi kalau soalan tak bagi, soalan kelas, ini pun kamu kena cari sendiri daripada Ogive. Dan semua ini pun kamu kena cari sendiri. Satu jadual inilah kamu kena cari sendiri. Okey, itu saja beza antara soalan ini dengan soalan tadi. Cara mengira min, cara mengira sisihan piawai semua adalah sama. Guna formula saja. Selepas kamu dapat jadual ini. Yang penting jadual ini, nilai semua ini kan mesti betul lah. Kalau sini betul, min dan sisihan piawai pasti akan betul. Okey, tapi kalau jadual ini kamu salah satu nilai saja, semua ini akan salah. Okey?
So, yang penting sekali ialah kamu kena faham konsep pembinaan lah OGIF ini. Macam mana kita mau cari selang kelas daripada OGIF. Macam mana kita mau cari kekerapan daripada OGIF. Okay? Dengan menolak lah. Kalau kekerapan longkokan, kalau you masih ingat, kita tambah kan. Kita tambah, kalau you masih ingat. Macam mana cari kekerapan longkokan. Okay, katakan sini kekerapan, ini adalah kekerapan. Ini kekerapan longkokan. So, yang selang kelas pertama mesti ada kosong kan. So, kosong sini kosong. Lepas tu sini ada 6 lah, ada 16 lah, 32. So, yang ini macam mana dapat kekerapan longkokan? Kamu kan tambah ini, kosong tambah 6 dapat 6. 6 tambah 16 dapat 22. 22 tambah dengan 32 dapat ini. Dan seterusnya. Ini kalau kita mau cari kekerapan longkokan, kita akan tambah. Tapi sekarang kita nak cari kekerapan, kita akan tolak lah. Okay, kita buat yang terbalik. Okay, opposite. Begitulah maksudnya. Okay, ini adalah OGIF. Kadang-kadang soalan mungkin akan bagi histogram, mungkin akan bagi poligon kekerapan. Bergantung kepada soalan lah. Macam soalan ini kan. Okay, kita cuba lihat soalan ini. Histogram di sebelum menunjukkan bacaan gula. Berdasarkan histogram, adakah bentuk taburan itu simetri? Okay, yang ini kita telah belajar lah kan. Kita sudah belajar ada 4 jenis taburan kan. Kita ada simetri, kita ada apa? Seragam, kita ada apa lagi? Bentuk loceng kan. Bentuk loceng. Bentuk seragam. Seragam ni dia lebih kurang sama tinggi lah. Kalau bentuk loceng itu, maksudnya dia adalah seperti macam satu bel begitulah. Lepas tu kita ada pencong kiri, pencong kanan. Okey, yang ini kamu hanya lihat saja, lepas tu berikan justifikasi. Lepas tu, hitungkan min dan CCM piawai. Okey, yang itu perlu kamu buat jadual. Seperti tadilah. Okey. So, yang ini, kamu perlu tahu, dia tak kasih selang kelas. Yang ini macam mana kita nak tentukan selang kelas kalau begitu. Dia tak bagi selang kelas. So, kamu kena, bila kamu nak lukis jadual itu, kamu perlu ada selang kelas di sini. Okay, selang kelas iaitu di sini kita akan letak paras gula. Paras gula. Sini dari berapa sampai ke berapa, ini dari berapa sampai berapa. Lepas tu kekerapan. Kekerapan. Okay, yang ini kekerapan kamu boleh terus baca dari graf kerana ini adalah histogram. So, kamu ambil ini, garis ini, okay, pergi sini, ini adalah berapa. So, itulah kekerapan kamu. Yang ini mungkin ialah 4. Okay. Lepas tu yang ini 10. Okay, 10, tulis 10. Yang inilah 20. So, 20. Ini boleh baca direct dari graf. Tapi tadi OGIF tak boleh ya. Kamu kena tolak. Sebab itulah kekerapan longkokan. Tapi masalahnya ialah macam mana nak cari ini. Nak cari selang kelas ini daripada sini. So, kamu perlu tahulah di paksi X kamu ini sebenarnya apakah nilai-nilai ini. Itu dia. Ini adalah nilai-nilai sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi untuk selang kelas yang pertama ini, macam mana saya tahu dia dari berapa sampai ke berapa? Okey. Yang ini sebab ini ada 0.5, ada 55 di hujung kan. Kalau you masih ingat kan, sebelum ini, macam mana kita nak cari sempadan atas bagi satu selang kelas? Ini kan. 0.9. Kalau sempadan atas bagi selang kelas ini adalah 0.95. Tambah saja 5 di hujung. Kalau ini sempadan bawahnya adalah 0.45. Kalau ini 1.45. Ini 1.95. Ini 2.45. Hanya tambah 5 di hujung dia. 2.95. Kalau mau cari sempadan atas. Kalau mau cari sempadan bawah, tolak 0.05. Iaitu ini akan jadi 2.45. Sebenarnya adalah nilai inilah. Saya just bawa pergi depan saja. Ini saya bagi depan. 1.95. Ini 1.45 di sini. Okey. Jadi untuk graf yang tadi ini, yang histogram ini, jadi selang kelas yang pertama sebenarnya adalah berapa? So ini sebenarnya adalah 2.9 hingga 3.9 lah. Ini ialah selang kelas yang pertama lah. Okey. Kalau yang kedua itu
kedua itu ialah 3.95 hingga 4.95 kan. Jadi ini akan jadi 4.9 dan ini akan jadi 4.0. Sebab 3.9 sampai sini mesti 4.0 kan. Baru 4.9. Lepas tu ulanglah. Ini 5.9, ini ialah 5.0 dan seterusnya. Jadi saya dapatlah saya punya selang kelas daripada histogram. Jadi itulah cara kita mencari selang kelas lah. Kalau dia tak pagi. Biasanya soalan itu tak pagi lah. Dia tak akan begitu menyenangkan hidup kamu lah. Okey, nanti saya akan kasih beberapa soalan daripada buku kerja untuk kamu jawab. Okey, so saya rasa saya sudah habis dan masa pun sudah lebih kurang 1 jam sudah. Okey, jadi ada soalan mau tanya? Ada soalan mau tanya? Daripada kalian. Tiada, cikgu. Kalau tiada, saya rasa saya sampai sini saja. Okey.